wujud. Ambil iktibar sejarah lampau ke arah kesinambungan pembangunan negeri, saranan kepada generasi muda kini antara fokus dari bumi ke nyalang. Perinciannya langsung bersama Bu Mawin. Bu Mawin, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Generasi muda masa kini perlu mengambil iktibar daripada sejarah lampau ke arah memastikan kesinambungan pembangunan negeri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penting bagi mereka untuk mengambil contoh peristiwa membawa kejayaan dan kemakmuran negeri sekaligus menasihati mereka agar tidak mengulangi titik hitam negeri. Beliau merujuk peristiwa bersejarah perjanjian keamanan di antara Kerajaan Sarawak dengan Parti Komunis Kalimantan Utara melalui Perjanjian Damai 1973 dalam ucapannya sempena perasmian Galeri Rumah Seri Aman di Seri Aman semalam. Turut hadir Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas dan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Hasil daripada kebijaksanaan dan perjuangan pemimpin serta pihak berkuasa terdahulu, deklarasi keamanan yang ditandatangani pada 21 Oktober 1973 itu telah membentuk perpaduan serta ekonomi kukuh untuk Sarawak sehingga kini. Sehubungan itu, Premier berharap agar generasi muda dapat memastikan kesinambungan keamanan serta keharmonian dinikmati sekarang dalam proses mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Galeri Rumah Seri Aman diwartakan sebagai bangunan sejarah di bawah Ordinan Warisan Sarawak 2019 secara rasminya dibuka kepada umum mulai 2 Oktober 2023. Ia bersempena ulang tahun ke-50 Perjanjian Damai 1973 yang mana rumah tersebut merupakan lokasi menandatangani perjanjian bersejarah berkenaan. Pameran di galeri berkenaan merangkumi 4 tema iaitu Rumah Atas Bukit, Era Rajah Putih, Pertempuran dan Perdamaian serta air pasang yang menempatkan sejarah dan peristiwa yang ada di bahagian Seri Aman secara khususnya. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti berharap 6 majlis perbandaran di Sarawak berusaha melakukan pelbagai inisiatif untuk mencapai status bandar mesra kanak-kanak dan warga emas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pihaknya akan bekerjasama dengan universiti dan pihak berkaitan untuk menyediakan program serta kemudahan bagi membolehkan bandar-bandar di Sarawak mendapat pengiktirafan tersebut dari UNICEF. Ia juga selari dengan Sarawak akan mencapai status wilayah tua 2 tahun lebih awal berbanding negeri lain seluruh negara iaitu pada 2028. Beliau berucap pada sambutan Hari Warga Emas Sedunia 2023 peringkat bahagian Samarahan di Kota Samarahan semalam. Dalam perkembangan sama, beliau berharap Jabatan Kesihatan Negeri memperluaskan geratrik komuniti GECO khususnya di kawasan luar bandar untuk memudahkan warga emas melakukan pemeriksaan kesihatan. Pada majlis itu, beliau menyampaikan anugerah tokoh warga emas kategori lelaki bagi peringkat Samarahan kepada Haji Razali Leman, manakala Engok Anak Wan dianugerahkan tokoh warga emas kategori wanita. Alumni program Tunas Usahawan Belia Bumiputera TIUB telah berjaya menjana lebih RM154 juta nilai jualan sejak program tersebut diperkenalkan pada 2014. Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini berkata ini termasuk hampir RM10 juta yang dijana oleh alumni TIUB Negeri Sarawak. Jelasnya hasil jualan tersebut melibatkan 7,041 peserta TIUB seluruh negara termasuk 665 dari Sarawak telah berjaya mendaftarkan perniagaan masing-masing serta berjaya mewujudkan 13,866 peluang pekerjaan baru. TIUB Sarawak juga katanya berjaya mewujudkan 1,439 peluang pekerjaan baru. Program TIUB dilaksanakan sejak 2014 telah berjaya melatih 7,328 usahawan belia seluruh negara melibatkan penyaluran geran perniagaan sebanyak RM101.4 juta. Sarawak katanya telah memanfaatkan sebanyak RM10.12 juta daripada geran perniagaan tersebut melibatkan 728 peserta yang merupakan penyaluran geran kedua tertinggi selepas Sabah.
Saudara, hujan lebat tidak menghalang hampir 10,000 penduduk sekitar Kuching untuk terus mendengar ceramah disampaikan pendakwa Nusantara Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad di Padang Kawat Kem Tentera Jalan Muara Tuang, Kota Semarahan, Kuching malam tadi. Ceramah dalam sesi tabligh akhbar itu merupakan salah satu pengisian Kembara Cinta Rasul sempena sambutan Maulidur Rasul di Sarawak. Kehadiran orang ramai di sekitar Padang Kem seawal pukul 6 petang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof selaku penasihat program Kembara Cinta Rasul turut hadir pada majlis tersebut. Penganjurannya di kem berkenaan menerusi kerjasama awam dan tentera antara Medan Timur Tentera Darat dengan Kerajaan Sarawak dan buat pertama kalinya membenarkan orang awam masuk ke dalam kawasan kem. Turut hadir Panglima Medan Timur Tentera Darat, Datuk Muhammad Sofi Matlepi serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan Datuk Hamzah Ibrahim dan Adun Simunjan Auladris. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bu Mawin, terima kasih atas perincian itu.